Cikgu tak dengar. Cikgu tak on mic. Okey, dengar tak suara? Dengar. Dengar. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera. Selamat sejahtera, cikgu. Kita Selamat sejahtera cikgu. okey, Syashi selamat datang. Yang lain pun selamat datang. Syashi first time masuk kelas saya kan? Ya cikgu. Okey, tak apa. Okey. Kita hari ni saya nak masuk bab baru. Bab 7, bab 6 kita dah habis, iaitu bentuk 3 dimensi. Okey, bentuk 3 dimensi kita dah habis, so tak nak lama-lama, kita masuk terus kepada bab 7, koordinat. Okey, koordinat. Pernah belajar tak koordinat? Masa sekolah rendah saya rasa dah belajar kan koordinat? So hari ni kita akan gunakan pengetahuan sedia ada kamu dalam tajuk koordinat. Okey, hari ni kita nak belajar jarak dalam sistem koordinat Cartesian. Okey, kita nak belajar jarak dalam sistem koordinat Cartesian. Okey, saya tak bagi banyak hari ni, saya bagi info yang sikit tapi saya nak kamu boleh buat. So hari ni standard pembelajaran kita menerangkan maksud jarak antara dua titik pada satah Cartesian dan menentukan jarak antara dua titik pada satah Cartesian. So hari ni ada dua benda tapi saya akan ringkaskan menjadi lebih mudah untuk kamu. Okey. Kita tengok. Ini adalah rajah ini. Nampakkan rajah kan? Okey, rajah ini yang ada garisan ni, ini dinamakan sebagai satah Cartesian. Okey, ataupun Cartesian plane. Dalam bahasa Inggeris kita panggil Cartesian plane. Okey, ini adalah satah Cartesian. Dalam satah Cartesian akan ada dua paksi. Paksi yang mendatar ataupun paksi melintang dan paksi menegak. Siapa ingat apa nama paksi yang melintang? Apa nama paksi melintang ni? Mengufuk. Okey, paksi mengufuk. Paksi mengufuk ni kita panggil paksi apa? Paksi mengufuk. Okey, paksi mengufuk adalah paksi ataupun kita panggil sebagai paksi X. Okey, paksi mengufuk. Paksi yang mendatar ni, melintang ni kita panggil sebagai paksi Y. Ini adalah X, ini adalah Y. Bila kamu nak melukis satah Cartesian, mesti kamu labelkan yang mana X, yang mana Y. Yang ini mesti X, yang menegak mesti Y. Dan skala pada satah Cartesian ni, ini kita namakan sebagai skala ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okey, skala mestilah seragam. Kita mesti gunakan seragam. Kita akan gunakan skala yang seragam. Kalau kita gunakan skala 1, 2, 3, 4, 5, yang lain pun kita akan gunakan dalam gandaan 1. Kalau kamu mulakan sini 2, seterusnya mesti guna 4, 6. Okey, itu adalah skalanya. Skala bagi satah Cartesian tak boleh. Kalau kamu guna 2, tiba-tiba selepas 2 kamu terus 6. Lepas tu kat sini kamu pun buat 10. Okey, macam ni tak boleh. Kenapa? Sebab tidak sekata. Okey, bila satah Cartesian dia mesti skalanya yang sekata. Okey, hari ni kita revise balik koordinat. Okey, ada 5 titik pada satah Cartesian. 5 titik.
titik A, titik A, titik B, titik C, titik D dan titik E. Okey. Saya nak seorang pelajar nyatakan apakah koordinat bagi titik A. Siapa ingat macam mana nak baca koordinat titik A? Titik A. Saya panggil Syahira Amira. Syahira, apa koordinat A? Kita nak baca X ke nak baca Y dulu? Apa boleh bagi tahu? Kalau kamu tak Baca ingat, X dulu. okey, Cikgu, pandai. kamu. Koordinat mesti baca X dulu, kemudian baru baca Y. Sekarang kamu tengok titik A. Titik A kamu, X dia berapa? Okay, so kamu turunkan. Turun, oh 2. 2. So 2. Y dia 3. 3. So koordinat A adalah 2, 3. Koordinat B. Haziq ada Haziq? Haziq ada. Ada je. Haziq, apa koordinat B? 7, 2. 2. Okay, tengok betul-betul. Bukan, 1. 1. 1. Koordinat C. Nia, Dania. C. C kat sini. Negatif 3. Kita nak baca X dulu ke baca Y dulu? X. So tengok X dia. Mana X dia? 5. 5. Y dia? Negatif 3. Okay, negatif 3. D. Kita panggil N. Cikgu, Ya, N. D. Apa koordinat D? X dia berapa? negatif 6 Negatif 6. dengan negatif 4. Yes, negatif 4. E. Kita panggil Shashi. E, Shashi. Apa koordinat E? Ada ke Shashi? Apa koordinat E? X dia berapa? Berapa X dia? 4 je. 4 kan negatif 4. Negatif 4 je. Negatif 4. Y dia? Nampak tak persis saya tunjuk? 5 je. 5. Okay, so koordinat E 5. Saya tambah titik. Saya nak letak titik kat sini. Bagi F. Okay. Saya nak tanya Cheng Juren. Cheng Juren. Apakah koordinat F? Juren ada? Cheng Juren. Boleh buka mic. Apa koordinat F? Tak ada. Using a. Using. Tak ada dah keluar dah. Using dah keluar. Logo Y. Logo Y. Apa koordinat F? Apa koordinat F? X dia berapa? Negatif 7. Negatif 7. Y dia? 3. 3. Okay. So yang ini membaca koordinat kamu dah belajar masa sekolah rendah. Hari ni kita nak belajar nak mencari jarak bagi dua titik. Contoh, kita ada titik A, titik B. Kamu nak belajar macam mana nak cari jarak A sampai B. B
B dengan C. Nak belajar macam mana nak cari jarak B dengan C. So, yang ini saya harap koordinat kamu boleh baca dan kamu boleh menulis koordinat. Okay, koordinat kena ingat mesti tulis, mesti ada kurungan, paksi X, koma, paksi Y, tutup kurungan. Okay, untuk tulis koordinat. Kalau kamu tulis koordinat tak ada kurungan, jawapan kamu akan salah. Katakan koordinat F, kamu tulis -7,3. Kalau kamu buat macam ni, jawapan kamu salah. Mesti ada kurungan. Okey, nampak tak? Kesalahan yang kecil menyebabkan kamu dah kehilangan markah. Okey, so mesti berhati-hati. Saya masuk kepada topik kita hari ini, nak menentukan jarak di antara dua titik pada satah kartes berikut. Okey, yang pertama, dia minta kamu cari jarak AB. So sekarang kamu pun cari titik A. Okey, tengok titik A kat sini. Jumpa dah A kat sini. Nampak tak A? Okey, saya tunjuk A kat sini, A. B. B, di sini B. So, kalau kamu ada dalam bentuk satah kartes diberi rajah, mudah untuk kamu kira. Kenapa? Sebab kamu boleh kira berdasarkan petak. Sekarang kita ada satah kartes. Kita tengok pada satah kartesen kita, paksi X. Okey, ini paksi X. Ini paksi X. Ini adalah paksi Y. Kita tengok skala yang digunakan daripada kosong untuk sampai ke petak yang pertama tak ada nombor. Pergi ke petak yang kedua ada nombor 2. Kamu rasa-rasa apa nombor yang sepatutnya pada petak yang pertama ni? 1. 1. So kat sini adalah 1. Ini 2, ini 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okey, 9. So ini negatif 1. Ini paksi Y. 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. So kalau kamu diberi rajah, kamu boleh kira jarak A kepada B berdasarkan rajah. So kamu boleh kira 1, 2, 3, 4, 5, 6. So dia dah melompat sebanyak 6 kali. Maka kamu boleh tulis jarak AB adalah 6 unit. 6 unit. Jarak CD. Okey. C kepada D. So kita boleh kira C kepada D. Satu petak mewakili 1. So kita boleh kira 1. 1, 2, 3. So CD jaraknya adalah 3 unit. Okey, sekarang untuk soalan 3 dan seterusnya saya nak panggil nama. Bersedia. Untuk jarak EF. Kat sini F. Okey. Berapakah jarak dari E ke F? Kita panggil siapa lagi kita tak panggil?
Enda, Logo Ida, Hafiz. Okey, Hafiz. Berapakah jarak E kepada F? 5 unit. Okey, 5 unit. Betul. Okey, sekarang G kepada H. G kepada H. Kita panggil Halim Hilmi. G kat sini G. H dekat sini. Berapakah jarak G kepada H? Halim. 4 je. Betul 4? Betul Halim? Okey, betul. 4 unit. J, K. Okey, jarak seterusnya. J kepada K. Mana J? J kat atas ni. J kepada K. Kita minta, siapa volunteer? J kepada K. Siapa nak jawab? Saya Lapan tu. Siapa tu? Saya tu siapa? Ha, 8 cikgu. 8. Betul 8? Betul. Betul. 8. Siapa yang jawab tu? Dania. Dania cikgu. Tania. Okey, betul 8. Okey, seterusnya M kepada N. M kepada N. M kepada N. Okey, siapa volunteer nak jawab? 3. 3. 7 je. 7. N. 7. 7. 7 cikgu. 7. 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So dapat 7 unit. Okey, betul. Sekarang ini kalau kamu ditunjukkan rajah Satah Kartesen. Tapi kadang-kadang ada soalan dia tak tunjukkan Satah Kartesen. Dia bagi dalam bentuk koordinat sahaja. Dia bagi dalam bentuk koordinat tapi dia minta kamu cari jarak. Okey. Bila kamu dapat soalan yang menunjukkan dalam yang bukan dalam Satah Kartesen, kamu ada 2 cara. Cara yang pertama, kamu boleh lukis sendiri Satah Kartesen kamu. Kamu lukis, lepas tu kamu buat skala sendiri. Lepas tu kamu letak titik tu. Kamu letak titik A. Lepas tu B. Okey, B kat sini. Lepas tu kamu kira. Boleh. Cara ni boleh. Atau cara yang lagi satu adalah kita akan gunakan pengiraan. Macam mana nak buat? Okey, saya akan tunjukkan kalau kita nak guna pengiraan, kamu tengok koordinat. Contoh yang pertama, A, B. Koordinat A 4, 7. Koordinat B 9, 7. So kamu tengok 4 ni koordinat X ke Y? X. 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 7 ni koordinat Y. Y. 9 koordinat X ke Y? X. 7 koordinat Y. Okey. Kita tengok koordinat X kita. Sama tak 4 dengan 9? Tak sama kan? 4 dengan 9 tak sama. Kita tengok koordinat Y kita. 7 dengan 7. Okey, disebabkan sama, maka yang ni kita tak payah tengok. Kita butakan mata kita untuk 2 koordinat tu. Sekarang kita tengok koordinat X. Koordinat X bagi titik A 4,
koordinat X bagi titik B 9. Macam mana nak cari jarak? Kamu gunakan X bagi titik yang kedua, tolakkan dengan X titik yang pertama. So, ini A titik yang pertama, B titik yang kedua. So, jarak AB adalah 9 tolak 9 tolakkan dengan 4. So, jarak dia akan jadi 5 unit. 5 unit. Okey, kita tengok contoh yang kedua. Titik A negatif 3, negatif 5. Titik B 7, negatif 5. Sekarang koordinat apa yang sama? X ke Y? Y. Okay, betul. Y dia yang sama. Okay, bila Y sama, kita akan ambil koordinat yang kedua, X yang kedua, tolakkan dengan X yang pertama. So, 7 tolak, ini negatif 3. So, tolak negatif 3. So, 7 tolak negatif 3 akan jadi 10. Jadi 10 unit. Okey ke? Setakat ni okey? Okey, contoh yang ketiga. Okey. Contoh yang ketiga. Titik A negatif 1, negatif 9. Titik B negatif 8, negatif 9. Koordinat mana yang sama? Y. Y. Okay, good. Y yang sama. Macam mana nak cari jarak AB? Siapa boleh bagi tahu? Negatif 8 tolak negatif 1. Okay, good. Negatif 8 tolak negatif 1. So, you will get? Negatif 7. Okay, kamu akan dapat negatif 7. Tetapi, disebabkan jarak kita tak guna negatif. So, kamu kena tulis negatif ni, mula-mula kamu tulis negatif 7. Jawapan dekat bawah, kamu hilangkan negatif, kamu terus tulis 7 unit. Okay, terus tulis 7 unit. Okay, faham tak? Faham cikgu. Faham. Okay, seterusnya kita pergi ke contoh yang seterusnya. Jarak, masih lagi jarak. Jarak di antara titik C dan titik D. Diberi titik C 4, 7, titik D 4, 8. Okey, sekarang masih lagi macam tadi. Kamu tengok koordinat mana yang sama? X atau Y? X. Ha? X. X dia 4, ini pun X dia 4. Bila X yang sama, kita akan tolakkan Y. So jaraknya mesti Y2 tolak Y1. Y yang kedua 8 tolak Y yang pertama 7. 1. Unit. Okey. Sekejap ah. Sekejap ya. Okey, kita sambung. Sorry. Okey, untuk contoh yang kedua, negatif 5, negatif 6 dan negatif 5, 2. Okey, kita tengok pas. Koordinat yang sama adalah koordinat X. So, sekarang nak cari jarak CD. Siapa boleh bagi tahu? Macam Cikgu. mana nak? Tolak negatif 6. 2 tolak Negatif negatif 6.
So, akan jadi 8 unit. yes, good Dania. Yes. Okey, akan jadi 8 unit. Yang ketiga, siapa boleh terus tunjukkan jarak CD? Macam mana nak cari jarak CD? Negatif 5. Negatif 3. Tolak negatif. Tolak negatif 3. So, you will get 2 unit. ha. Negatif 2 unit. No, kita akan ada yang tepi 2. So, baru jadi. Okey tengok kalau ada negatif, kamu positifkan dia. Jawapan untuk jarak mesti dalam positif. Okey, saya bagi satu soalan. Kalau saya bagi negatif 7 dan 3, 2. Okey, kita panggil, saya nak panggil nama. Atika, saya tak panggil Atika lagi. Okey, Atika, macam mana jarak CD? Bagi soalan yang baru ditunjukkan. 3 negatif 7 dan 3, 2. Atika ada? Ya saya. Okey, macam mana nak cari jarak CD? Kamu tengok koordinat 2 tolak negatif 7. tolak negatif 7. So akan dapat 9. 9 unit. Okey, betul. So rasanya macam okey, dah habis untuk hari ni. Okey, dah habis untuk hari ni. So saya hari ni saya tunjukkan jarak jika paksi X yang sama atau paksi Y yang sama. Bermaksud dia berada dalam keadaan seperti soalan yang pertama. Untuk dua contoh yang kemudian tadi, sebenarnya kalau keadaan dia macam ni. Dia berada dalam satu garisan yang sama. Kalau X dia sama, dia akan jadi macam CD. Kalau Y yang sama, dia akan jadi macam AB. Okey. So, besok kita akan bukan besok, minggu depan kita akan gunakan kaedah teorem Pythagoras untuk mencari jarak. So, hari ni saya bagi latihan. Okey, hari ni guna buku modul versatile A, muka surat 26 dan 27, tapi 27 soalan 3 sahaja. So, muka surat 26 dan 27. Sorry. No, bukan. Soalan muka surat 26, soalan 1 sahaja. Soalan 1 A sampai D sahaja. Itu sahaja homework kamu untuk hari ni. So minggu depan kita akan sambung dengan jarak menggunakan teorem Pythagoras dan juga formula. So ada apa-apa nak tanya? Tak ada. Tak ada. Okey, kalau tak ada, kita akhiri kelas kita hari ni setakat ini sahaja. Kalau ada apa masalah nanti tolong WhatsApp ya. Okey. Kan sahaja untuk hari ni. Terima kasih. Cikgu. Terima kasih. Terima kasih, cikgu.